Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang saya kasihi. Dan Alhamdulillah, kita sebenarnya saya rasa sangat bersyukur. Satu, saya rasa sangat bersyukur. Saya rasa sangat, orang kata, rasa feel blessed sebab Allah Ta'ala bagi kita macam satu peluang. Sekejap saya juga nak onkan kat dalam grup Telegram ni, insyaAllah. Baik. So sekali lagi saya rasa sangat bersyukur dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya bagi penuh tu. Saya cakap penuh tu. Sebab saya percaya satu benda. Salam ni, menyampaikan salam. Assalamualaikum ni adalah sebenarnya satu doa. Kita kalau jumpa mana-mana orang kan, dan dulu saya ingat masa tu saya berada di Tanah Suci Mekah ketika mengerjakan umrah. Salah seorang mutawif ni, ustaz ni, dia cakap, kita kalau orang tak mulakan bagi salam, kita jumpa siapa-siapa dalam masjid ke mana, kawasan ni, kita yang mulakan salam. Sebab kita tak tahu mereka ni mungkin tok-tok guru, orang-orang yang alim, kan, orang-orang yang insya-Allah doanya diangkat. Sebab kita tak tahu adakah doa kita diangkat. Sometimes kadang-kadang Allah Ta'ala mengangkat doa orang lain, terutama kawan-kawan kita ke, saudara mara, sahabat handai. Itu benda dia. Jadi kalau orang tidak mulakan memberi salam, kita yang bagi salam. Boleh ke boleh? Amalkan benda tu. Dan bila setiap kali kita dengar je orang bagi salam, jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh. So saya lihat kan, komen mistake or common yang selalu berlaku yang dalam masyarakat. Bila orang lain bagi salam, dia macam tak jawab. Dia macam diam je, buat tak tahu tau. Ini perangai yang saya biasa nampak bila kalau contoh bila kita buat kelas yang dulu secara offline, secara bertemu bukannya yang macam sekarang online. Jadi saya nampak ramai kadang-kadang bila orang bagi salam, dia diam je. Tu satu hal. Yang kedua, bila berdoa, bila imam berdoa atau sesiapa je berdoa, dia tak ada amin, dia angkat, dia diam je. Sometimes kadang sambil doa tu dia main phone. Ya Allah, saya kata, Masya Allah, ruginya. Manalah tahu inilah saat yang Allah Ta'ala kata, inilah doa, time-time inilah doa kau makbul. Tiba-tiba kan kita macam buat tak tahu je. Okay, so itu itu sedikit saya punya orang kata peringatan untuk diri saya juga pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. So pagi ni saya nak berikan anda satu lagi topik sarapan Minda Momentum, dan saya juga ucap tahniah juga kepada anda yang dapat, mungkin ada di kalangan anda yang dapat bersama-sama dalam ibadah korban pada tahun ini. Tahniah. Begitu juga kepada mereka-mereka yang kalau tak dapat pun tak apa, kita sama-sama azam untuk tahun depan buat ibadah korban. Ibadah korban ni bukan sekali seumur hidup Dia mesti dilakukan selalu, konsisten kan. Saya dah kira-kira, dah congak dah, katalah satu bahagian tu contohnya RM600. Jadi kita tahu setiap bulan tabungkan RM50. RM50 tu asingkan ke dalam satu akaun ke, tabung ke, supaya at least lah kita boleh dapat satu bahagian. Kalau dapat satu ekor lagi baik, insya-Allah. Sebab mudah-mudahan itu dapat bantu orang lain. Okey. So, dengan sini, berapa ramai kat sini yang nak saya share satu lagi topik pagi ni, iaitu semangat jadi api. Berapa ramai kat sini nak saya sharekan. Tolong bantu saya untuk kita sebarkan dahulu kebaikan. Kita bangun pagi ni, salah satu benda yang saya belajar, tuan-tuan, adalah bila kita menyebar kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi keberkatan pada kepada rezeki kita pada hari ini. So benda yang paling mudah sekarang adalah gunakan social media ke, Facebook ke, Telegram. Tolong tag kawan-kawan, kemudian tekan butang share. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya nak anda dengar satu topik pagi ni, iaitu bagaimana semangat jadi api. Macam mana tu? Yang ni yang saya nak anda betul-betul berikan perhatian. Sebab saya tengok kat sini juga adalah kebanyakan orang dia ada gap kat sini. Dia ada satu isu kat sini yang menyebabkan kenapa kita tengok dia buat satu tu kadang-kadang tak habis. Kemudian saya perhatikan setengah orang dia buat sesuatu tu tak jadi. Kita buat sesuatu, terutamanya bisnes ni, adalah sebab kita nak
kejayaan. Kita nak beri manfaat. Kita, mungkin setengah kalangan kita adalah mementingkan tanggungjawab. Kita sebagai anak, suami, isteri, kan, adik-beradik, kan, jiran tetangga. So, itu adalah fokus kita. Okay? Tapi saya lihat kebanyakan orang adalah dia macam semangat tu dia tak dapat nak kekalkan. Dan saya pagi ni adalah saya nak share kepada anda kenapa semangat tu penting. Ada 5 perkara. Okay? Ada 5 perkara kenapa semangat tu penting. Dan saya kadang-kadang kesian tau. Saya rasa sangat simpati tuan-tuan. Bila saya, ini bukan sekali lah, saya dah menghadapi benda ni banyak kali. Bila ada orang yang saya jumpa, dia kata macam ni, Tuan Najib, you ajar Facebook je lah. You ajar copywriting tu, ajar je lah copywriting. I ni jenis straight. I adalah jenis straight to the point. I tak sukalah cerita pasal semangat-semangat ni. Motivation ni I tak perlukan. Semangat ni tak payah. I memang dah semangat dah. Saya cakap kadang-kadang, Masya Allah, sombongnya manusia ni. Astaghfirullah, saya kata, na'udzubillah. Ya Allah, kau tunjukkan jalan yang lurus, Ya Allah. Kalau betul dia bersemangat, kenapa benda yang dia buat dia tak jadi? Kalau betul you all ni, contoh kita kata kita semangat, kenapa most of the time yang kita ada, kita give up? Why? Kalau betul semangat, kenapa tak buat FB Live dan share sesuatu kepada followers you? Kalau betul semangat, kenapa tak ada duit berkepuk-kepuk dalam akaun bank? Where's the money? So, persetankan semua benda tu. Bohong manusia tu kalau dia kata dia dah cukup semangat. Membohong. Itu adalah saya panggil adalah denial syndrome. Dia menafikan. Dia tak nak mengakui yang sebenarnya perkara yang paling sebenarnya dia ada isu adalah semangat. Tuan-tuan, bohonglah kalau kata kita ni dah betul-betul bersemangat. Jangan menipu diri sendiri. Mana manusia yang tidak ada ayat, yang tidak perlukan apa-apa motivation. Kalau macam tu, kenapa ayat-ayat Al-Quran penuh dengan motivation? Kenapa penuh ayat-ayat daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, kenapa penuh dengan kata-kata memberi semangat? Sebab Allah Ta'ala yang Maha Esa tahu. Kan? Manusia ni isu dia yang paling terbesar adalah dia tak semangat. So, jangan membohong diri. Saya, tuan-tuan, setiap kali bila saya buat kelas Sarapan Minda Momentum ni adalah untuk sama-sama membantu anda growkan anda punya semangat. Sebab saya percaya, kan, dengan semangat ni tadilah, insya-Allah akan bawa kita ke satu level yang berbeza. Ada 5 poin saya nak cakap pagi ni. Kenapa semangat? Mak Saleh panggil dia passion. Kenapa benda ni penting? Untuk kita nak capai kejayaan dengan izin Allah. Itu je. Kita contoh, solat pun. Hatta dalam solat sekalipun, kita dianjurkan untuk solat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk, tuan-tuan. Khusyuk ni tak akan datang kalau tak semangat. Kalau contoh tengah sedih, tengah rasa memang tengah down, tengah apa benda semua, banyak isu hutang sana sini, kan, berniaga tak jadi, orang mungkin tuan rumah dah tunggu luar rumah, kita nak solat Zuhur ni contoh, kita solat dalam keadaan yang kita berdebar-debar, rasa down, rasa macam tak guna, tak boleh nak capai, adakah boleh khusyuk solat tu? Confirm tak, tuan-tuan? Bila teringat je hutang, mungkin kita akan lupa semua solat tu, mungkin lupa berapa rakaat. So, sangat penting. Benda yang sangat penting yang saya nak cakap, kita jangan menafikan benda ni. Kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah doa kita pun kepada Allah Ta'ala, kita minta doa, Ya Allah, tetapkanlah iman aku ini yang sentiasa berbolak-balik. Iman tu boleh dikatakan semangat kita juga. So, kalau Allah Ta'ala minta kita doa macam tu, bermaksud Allah Ta'ala tahu. Itulah cabaran kita sebagai seorang manusia. Betul-betul. Anda mungkin boleh komen kat Zoom. Komen lah sikit, saya nak tengok. Apa pandangan anda tentang semangat? Ada tak waktu yang anda rasa macam, memanglah saya rasa down lah. Saya rasa macam, tak boleh pergi lah. Rasa macam tak boleh berniaga lah. Macam, kalau berniaga ni tak jadi, babe. Rasa macam tu. Ada kan macam tu kan? So, sebab tu saya nak kata, penting semangat. Penting. Sebab tu pagi-pagi saya nak cakap, anjurannya adalah, kita dianjurkan untuk solat sunat tahajud, bangun awal. Solat subuh berjemaah, bangun awal.
Lepas tu ambil Ratib Al-Atas ke, anda nak baca zikir ke, bacalah selawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Untuk membangkitkan rasa semangat, motivation diri. Okay? So, yang pertama saya nak cakap, kenapa semangat ni penting? Yang kat Telegram nak tahu ke nak tahu? Siapa yang kat Telegram? Okay, yes, thank you. Tapi saya tak puas hati kat Telegram ni. Tak ramai macam yang komen kat saya pagi ni. Rasa macam dia lemah je pagi ni. Saya nak tamatkan lah yang kat Telegram. Yang kat Telegram saya buat kat Facebook sajalah kan. Tak payahlah buat kat situ Okay, kenapa 5 poin penting, kenapa semangat ni penting? Nombor 1. Bila semangat kita ni tinggi, berada dalam keadaan yang aku betul-betul nak capai, aku nak bantu ramai orang. Ni tengah COVID. Tengah PKP, ramai orang yang ekonomi terkesan. Jom, aku nak bangkit. Aku boleh buat sale yang bagus. Aku nak sedekah, aku nak menyumbang. Nombor 2, kalau aku yang merekrut ejen, aku nak beri orang peluang berniaga. Semangat ni. So, nombor 1, bila kita ada semangat ni, dia akan buatkan kita susah nak give up. Poin pertama, semangat akan buatkan kita susah untuk give up. Kalau tak, kejap-kejap give up. Itu normal kepada ramai orang. Sebenarnya, give up tu normal. Cuma kita kena cari jalan. Macam mana kita nak kalau give up tu bangkit semula? Macam mana kalau rasa macam tiba-tiba hari macam stres je, rasa tak boleh je. Oh, tak boleh today. Kita terus kena macam switch. Switch tu maksudnya kita nak tukar keadaan kita yang macam down ni. Kan bila kita down ni, apa keadaan kita? Kita rasa mungkin macam, macam kita ke bawah, macam bahu mula jatuh. Muka kita mula tunduk ke bawah. Itu semua adalah dia punya, kita panggil fisiologi dia. Badan kita ni akan ikut, akan terikut. Dia down macam tu kan. Faham tak maksud saya ni? Ada tak yang macam tu kat dalam Facebook ke Telegram? Ada tak macam tu? Dia adalah fisiologi dia terus macam macam lemau. Apa nak buat? Nombor 1 yang saya belajar daripada guru saya, daripada mentor saya, kalau kita rasa down, nombor 1, fisiologi ni kena ubah fisiologi ni dulu. Badan kita bangun, bangkit. Bangkit, dongak ke atas macam tu. Kan, bahu naik ke atas. Paling baik tuan-tuan, sebab itulah kenapa untuk mengelakkan kita ni mudah, susah nak give up, sentiasa semangat. Pagi-pagi Allah Ta'ala galakkan kita solat sunat duha. Sebab bila kita takbir, Allahu Akbar, kita betul-betul semangat. Ya Allah, kita betul-betul besarkan Allah Ta'ala ni yang sangat besar daripada apa yang ada seluruh alam semesta. Sebab kita nak membesarkan Allah. Bila Allah tu kita besarkan, maka semangat energi kita ni pun besarlah juga insya-Allah. Boleh faham maksud saya? Kat dalam Telegram dia senyap je kan. Saya memang tamatkanlah kejap lagi ni. Okey. Baik. Yang kedua, kenapa saya nak cakap Kenapa nombor 2, kenapa semangat tu penting? Dia akan buatkan kita kerja keras. Dia akan buatkan kita kerja keras dan kerja dengan, orang panggil work smart. Kerja keras dan kerja dengan bijaksana. Kita akan bersungguh-sungguh nak buat, sebab api yang ada dia macam enjin lah. Enjin kereta kan, bila dia ada api, menyebabkan percikan api tu menghasilkan momentum. Dia menghasilkan pergerakan, menghasilkan, orang kata, movement untuk bergerak yang laju. That's why pentingnya semangat. Dia adalah menjadikan kita lebih kerja keras. Okay. Nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan, saya nak cakap. Dalam hidup kita, dalam bisnes kita, benda yang paling mencabar, apa dia? Apa dia benda paling mencabar? Saat kita menghadapi cabaran. Okay. Bila menghadapi cabaran, 90% boleh dikatakan manusia akan give up. Alamak, aku dah cakap, memang aku dah teka dah. Kalau aku buat FB Live ni, confirm tak ada mata yang tengok. Come on, sabarlah tuan-tuan. Bila kita buat sesuatu, ada proses dia. Sabar tu penting. That's why kenapa semangat ni penting, supaya kita mudah menghadapi cabaran. Tu poin saya yang berapa tadi? Keempat yang ketiga. Okay, yang ketiga, dia mudahkan kita nak hadapi cabaran. Itu poin yang ketiga. So, kita kena tahu, kita hidup di dunia memang diuji dengan pelbagai ujian. Okay, kita je yang nak kena berdoa, nak kena faham, kalau datang ujian ni, macam mana aku nak lalu?
That's why lah hari ni bila kita berniaga tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, salah satu benda adalah berniaga dalam kumpulan. Berniaga dalam satu circle. That's why kenapa dalam momentum kita ada circle platinum, yang kejap lagi kita ada meeting, kita ada circle ultimate yang tiap-tiap pagi kita bagi mereka semangat. Kita tahu tuan-tuan, semangat ni datang daripada dua. Boleh dikatakan saya kata daripada tiga lah Satu daripada, of course, tidak ada the ultimate power kecuali Allah Ta'ala. Memang datang daripada dia. Kedua, datang daripada dalaman kita yang kita pupukkan benda tu. Nombor tiga, daripada persekitaran kawan-kawan kita siapa. Siapa kawan kita menentukan siapa kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang lemah semangat, patah semangat, kau give up dulu. Okay, itu makan ayam goreng don't give up pun dia give up juga. Baik. Yang keempat, saya tak nak ambil masa banyak. Yang keempat adalah, kenapa semangat ni penting? Supaya anda tak buang masa. Salah satu benda juga saya nak beri sedikit, orang kata, ingatan pada diri saya juga. Dan pada anda semua. Bila kita belajar dengan adab yang tinggi. Bila kita belajarlah dengan adab yang sangat tinggi tuan-tuan. Sebab satu bila saya jumpa dengan orang, dah lah dia kata dia semangat. Tapi membongak. Sales tak ada pun. Tak ada sale, tak ada saving. Membongak je kata ada semangat. Membohong. Kalau ada semangat, pasti semuanya berada pada paras yang tinggi. Tapi kalau dia membongak ni tadi, membohong ni tadi, menafikan benda yang sebenarnya dia tak semangat pun. Okay. The next problem, bila kata mereka ni semangat, mereka hanya akan, dia beritahu guru yang insya-Allah ada proven result. Insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan saya amanah, berikan saya, orang kata, peluang berjaya, peluang capai banyak benda, peluang untuk saya juga membantu orang dengan izinnya. Alhamdulillah saya tahu kat mana gap-gap, kat mana yang seseorang tu patut bila dia sale dia rendah, saya insya-Allah boleh bantu beritahu dia ini yang dia kena buat. Ini yang dia kena belajar. Ini yang dia kena muhasabah. Tapi the problem manusia yang gagal ni dia sombong. Sombong dia level na'udzubillahi min zalik. Masuk kelas, yang ni tak payah ajar. Ni tak payah. Boleh tak straight to the point? Boleh tak payah nak motivasi, semangat pagi macam ni? Boleh tak ajar je Facebook tu terus? Boleh tak terus ajar macam mana tekan butang boost post? Saya cakap dalam hati saya, Masya Allah. Sombongnya manusia macam ni. Sombong dan ego bastardnya dia. Dah lah gagal. Dah lah tak ada sale. Dah lah dalam keadaan hidup susah. Pergi belajar menyombong pula. Boleh pula memilih-milih nak belajar apa. Tuan-tuan ingat tak ketika kita masuk sekolah? Kita masuk. Sebab kita masa tu bodoh, tak pandai membaca. Kita duduk. Okey, cikgu ajar apa? Ikut. Kadang-kadang ada tak cikgu bercerita tentang kampung? Mungkin cerita tentang suasana raya. Kadang-kadang ada tak cikgu kita cerita tentang sejarah? Mungkin tentang kisah Nabi, Rasulullah. Ada tak ada cerita? Adakah kita masa tu kurang hajarnya kita? Cikgu, ni kan subjek sains. Cikgu boleh tak straight to the point, ajar terus pasal ulat berluncis ni ha? Daripada cikgu bercerita. Tak ke kurang hajar dan beradab tu namanya tuan-tuan? Kurang adab. That's why lah kenapa ramai bangsa kita ni fail. Sebab sombong dalam keadaan yang jahil. Dah lah jahil, tak tahu. Kemudian sombong. Masya Allah, na'udzubillah. Saya doakan anda semua dihindarkan, dijauhkan daripada perangai atau sikap macam ni. Saya doakan. So kalau belajar tu, belajar je lah. Follow je as long bila kita belajar tu cikgu kita ni tak ada melanggar sebarang hukum. Sebarang hukum syarak, sebarang hukum negara. Ikut je lah, follow sahajalah. Dan insya-Allah kalau anda follow dengan adab yang tinggi, insya-Allah tuan-tuan anda akan berjaya. Jangan jangan memilih-milih. Saya memang biasa kelas saya mulakan dulu memang dengan semangat. Sebab saya tahu ramai orang yang patah semangat. Ramai orang yang masuk tu macam dah kena macam-macam cabaran. Menyebabkan dia kadang-kadang rasa macam aku boleh ke? Macam boleh, kadang-kadang macam tak boleh. Okay, yang last point, yang kelima. Bila kita passion tuan-tuan, bila kita semangat, bila kita betul-betul nak capai, nak tolong ramai orang, dia bantu kita increase atau meningkatkan fokus. Fokus kita akan lebih sharp. Fokus kita akan lebih tajam. Kalau anda pagi ni tahu, kalau anda tak kisah untuk share, apakah 3 fokus anda hari ni?
Apa 3 fokus anda hari ni? Apa anda nak buat? 3 benda yang insya-Allah beri impak yang besar kepada hidup anda dan mungkin kepada bisnes anda. Apa 3 benda tu? Kalau anda pagi ni dah tahu apakah 3 benda tu, dah ada dalam jadual, bermaksud anda adalah calon-calon orang yang berjaya. Tapi kalau saya tanya, apa 3 fokus? Tak tahulah apa Entahlah. Tak ada tak tidak. Macam tak ada je. Faham tak benda tu? So macam, alahai. Kalau apa yang nak buat hari ni pun kita tak tahu. Lusa tulat apatah lagi. So macam mana nak berjaya? Macam mana nak ada api semangat membara? Api ni nak hidupkan dia kan kena macam-macam geseran lah. Haba, kepanasan, benda yang betul yang boleh membakar. Kena put benda yang betul yang boleh bakar tu. Kalau kita letak plastik, confirm lah tak terbakar. Cair je lah. Kita kena letak kayu api, nak lagi dahsyat. Percikkan dengan minyak tanah, minyak petrol. Bagi dia semangat. So, ibarat macam pagi ni adalah, saya menyiram minyak petrol ke dalam api anda. Supaya api yang mungkin daripada tadi kecil, dia besar, gebabur macam tu. Sorry sound effect sikit. Okay. So, yang kelima adalah increase kita punya fokus. Dan untuk membantu anda lebih fokus, tuan-tuan, saya dan tim saya, kita ada menyiapkan satu panduan video yang kita baru sahaja lancarkan. Tuan-tuan, saya nak cakap, panduan video kita ni percuma. Tak ada bayar. Saya nak cakap panduan ni juga adalah, dia adalah sangat advance tuan-tuan, perempuan. Advance, bukannya asasnya bukan basic. Kalau anda follow, anda boleh buat. Anda boleh tarik lebih ramai pelanggan nanti menggunakan Facebook Ads. Kita bagi panduan video ada 7. Kami sedang juga menyiapkan dia punya bonus sebagai tambahan untuk anda punya extra knowledge. Pun saya nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan semua, percuma. Ini tanda solidariti kami kepada anda golongan peniaga yang masih lagi mungkin tak tahu. Mungkin anda keliru, confused, tak tahu macam mana untuk nak mengonlinekan bisnes, tak tahu guna Facebook, especially Facebook ad yang memang saya suka, saya passion sebab benda ni dah lah dia murah. Keberkesanan dia tu tinggi. Dia insya-Allah dengan izin Allah nak dapatkan customer tu dahsyat insya-Allah. So kami rasa rugilah kalau kami tak kongsikan benda tu. Jadi kami kongsikan kepada anda dan saya invite kepada anda yang nak dapatkan benda ni insya-Allah nanti please tolong pergi ke grup Telegram. Saya invite anda masuk ke grup Telegram saya, telegramnajib.com. Anda masuk kat dalam tu. Kemudian kita ada bagi link dia bagaimana untuk anda dapatkan panduan video ni. So anda join Telegram tu dan participate juga dalam tu. InsyaAllah kita sentiasa akan macam ada hadiah, ada apa-apa pemberitahuan, ada updates tentang situasi terkini, marketing tu macam mana nak buat. Okay. So pastikan anda pergi dapatkan video tu di dalam grup Telegram. Ada cara dia insyaAllah boleh dapat. Anda nanti klik link, masukkan nama, email, nombor telefon. Anda dah layak untuk dapat panduan dan tolong video tu tak panjang sangat. Video tu kita dah buat paling-paling simple. Anda boleh habiskan sebenarnya hanya berapa jam je. Settle. Dan anda dah boleh terus buat marketing dengan penuh semangat. Dah tim tolong share. Okay, anda boleh dapatkan panduan tu. Masuk ke grup. Masuk ke channel Telegram kita. Just type je kat situ. telegramnajib.com. Dia akan terus bawa pergi ke kita punya Telegram channel. Masuk kat dalam tu dan dapatkan panduan tu dan gunakan dia semaksimum yang mungkin. Okay, dapatkan benda tu dan gunakan, manfaatkan. Kalau you all ada team marketing, suruh mereka download juga. Kalau anda ada agent dropship stokis, suruh dia belajar supaya lebih ramai lagi agent-agent di bawah anda ni nanti yang boleh dapat manfaat yang mereka pun boleh buat sale yang bagus. So bila mereka punya sale ni bagus, maka you sebagai leader ke, sebagai HQ ke, pun akan dapat dia punya manfaat kebaikan dia, betul kan? So jangan lupa untuk pergi ke telegramnajib.com, dapatkan panduan ni. Saya doakan anda mudah faham, anda mudah nak buat, mudahlah anda nak mengonlinekan bisnes anda insya-Allah. Dan minggu ni insya-Allah kita buat ada sesi yang sangat saya tunggu-tunggu, sangat best, iaitu sesi Advanced Rocket Business yang kepada anda yang join, saya mengalu-alukan insya-Allah anda masuk berkampung dengan saya selebih kurang 3 hari secara online. Lebih selamat insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye. Good luck.